Okey, selamat sejahtera kepada Dr. Noriza dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk perubahan iklim. Saya Karen Lu Tiong Ling. Dan saya Cornelia Xiaoying. Hari ini kami akan membentang tentang tajuk perubahan iklim. Isi kandungan pembentangan terbahagi kepada 4 bahagian iaitu pengenalan isu, punca, kesan dan penyelesaian isu. Mula-mulanya, mari kami lihat isu perubahan iklim di Malaysia. Perubahan iklim merujuk kepada perubahan signifikan statistik dalam purata keadaan iklim ataupun kepelbagaiannya untuk jangka masa yang panjang, biasanya dekad atau lebih. Perubahan iklim berlaku mungkin kerana proses semula jadi dalaman bumi, pendorong lalan, ataupun perubahan antropogenik terus-menerus dalam komposisi atmosfera dan penggunaan tanah. Perubahan iklim ditarik sebagai perubahan iklim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dengan aktiviti manusia yang mengubah komposisi atmosfera global dan merupakan tambahan terhadap kepelbagaian iklim semula jadi untuk tempoh masa yang dapat diberikan. Okay. Isu perubahan iklim di Malaysia adalah Malaysia berdepan impak perubahan iklim agak ketara. Malaysia berdepan impak perubahan iklim yang agak ketara sejak kebelakangan ini menerusi beberapa insiden yang boleh disaksikan, termasuk banjir kilat dan limpahan bah yang menjejaskan beberapa kawasan baru. Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, anjuran peningkatan pemanasan global sehingga 1.5 darjah Celsius akan memberi kesan besar di peringkat global seperti peningkatan suhu purata global, peningkatan taburan hujan, musim kering, peningkatan aras laut dan kehilangan biodiversiti. Ia turut memberi kesan gandaan kepada ketahanan ekonomi, politik dan kerukunan sosial masyarakat, katanya. Seterusnya, perubahan iklim beri kesan kepada penyakit. Kajian mendapati bahawa bencana alam seperti banjir, gelombang hampa dan kemarau menyebabkan lebih separuh daripada ratusan penyakit berjangkit. Menurut laporan kajian diterbitkan jurnal Nature Climate Change yang disiarkan apa New York Post, kajian putih perubatan menunjukkan berbagai penyakit seperti demam malaria, hantavirus, kolera dan antraks berisiko menjadi lebih buruk. Ia mendapati 58% atau 218 daripada 375 penyakit berjangkit diketahui manusia menjadi lebih buruk disebabkan oleh salah satu daripada 10 jenis cuaca melampau akibat perubahan iklim. Kajian itu turut memetakan 1006 laluan bagaimana bencana iklim boleh membawa penyakit kepada manusia, di mana dalam sesetengah kes, hujan lebat dan banjir mencetuskan penyakit pembawaan nyamuk, tikus, serta rusa kepada manusia. Okay. Seterusnya, kami akan melihat satu video yang berkaitan dengan perubahan iklim perlu ditangani dengan serantau antarabangsa. Mari kita menonton ini. Komitmen dan kerjasama serantau serta antarabangsa diperlukan bagi menangani pelbagai cabaran akibat perubahan iklim kini, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri menegaskan Malaysia komited memenuhi visi mencapai tahap karbon sifar menjelang 2050, termasuk menggubal undang-undang berkaitan perubahan iklim, sebagaimana dinyatakan dalam persidangan Nikkei di Jepun baru-baru ini. Justru katanya Malaysia akan bekerjasama dengan negara Asia yang berkongsi visi Asia Zero Emission Community selari komitmen negara ketika persidangan perubahan iklim 21 di Paris, Perancis pada 2015. Beliau berkata ia bertujuan membendung pemanasan global dengan mengekalkan purata peningkatan suhu global abad ini di bawah 2 darjah Celsius. Ismail Sabri berkata demikian ketika ditemui selepas menyempurnakan pelancaran sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia di Taman Tugu pada Ahad. Yang turut hadir Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan serta Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias. Okey, sekarang marilah kita lihat beberapa punca-punca yang menyebabkan berlakunya perubahan iklim. Ada 4 punca yang utama.
Yang pertama ialah aktiviti pembalakan hutan secara terbuka. So, faktor-faktor yang menyebabkan pembalakan haram ialah pembukaan tanah baru, pembukaan kawasan pertanian baru seperti pembukaan tanah-tanah rancangan oleh Felda dan Felchar yang turut memusnahkan spesies tumbuh-tumbuhan. Salah satu kesan yang amat ketara akibat daripada aktiviti pembalakan ialah perubahan kepada parameter cuaca terutamanya pola suhu, kelembapan bandingan dan pola taburan hujan. Tambahan pula, penebangan hutan atau penerokaan di kawasan tanah tinggi telah menjadikan situasi ini bertambah serius. Penebangan hutan hujan tropika demi pembangunan menjadi satu isu yang lebih runcing bagi kawasan tanah tinggi. Menurut beberapa simulasi iklim IPCC 2001, kawasan pergunungan tropika dijangka akan mengalami pemanasan sebanyak 2 Celsius hingga 3 Celsius. Yang bawah tu ialah gambar-gambar yang menunjukkan aktiviti pembalakan hutan secara terbuka. Okey, marilah kita lihat yang kedua, iaitu pembinaan kawasan perumahan. So, pembinaan kawasan perumahan ini juga menyebabkan perubahan iklim. Pembinaan kawasan perumahan akan menimbul kesan negatif terhadap alam sekitar seperti masalah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bumi dan sebagainya. Keadaan ini lebih serius khususnya di kawasan bandar yang pesat membangun apabila berlakunya masalah perubahan iklim bandar, hujan asid dan pulau haba sehingga berlakunya peningkatan suhu dan memberi gangguan kepada manusia. Pembinaan jalan raya untuk memudahkan urusan perjalanan dan penghantaran berdasarkan kepada keperluan asas aktiviti manusia dalam kehidupan seharian juga menyebabkan suhu di kawasan tersebut meningkat. Hal ini demikian kerana kebebasan gas karbon mencipta oleh kenderaan bermotor yang mempunyai daya serap haba yang tinggi dan kekurangan kawasan hijau di kawasan bandar. Pertambahan gas karbon dioksida menyebabkan penyerapan bahangan matahari semakin tinggi di kawasan bandar. Penerapan permukaan bumi dan bahan binaan bandar yang terdiri daripada simen dan konkrit mempunyai daya serap haba yang tinggi. Okey, yang seterusnya ialah aktiviti perindustrian. Aktiviti perindustrian juga menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Aktiviti pembinaan kilang telah menyebabkan asap dan gas beracun dilepas ke udara. Bukan itu sahaja, hasil aktiviti kilang simen, kilang papan dan kilang memecah batu juga akan mengeluarkan habuk. Gas karbon dioksida dan habuk yang terlalu banyak dalam udara akan memerangkap haba. Apabila haba tidak dapat dibebas ke lapisan angkasa, suhu di bumi akan meningkat dan persekitaran kita akan menjadi panas. Dalam jangka masa yang panjang, keadaan ini akan menyebabkan banjir akibat daripada pencairan ais di kutub-kutub bumi dan kemarau di beberapa tempat di dunia. Okey, marilah kita lihat yang seterusnya. Perkembangan sektor perkhidmatan pengangkutan seperti kenderaan bermotor di kawasan yang mempunyai ramai pelancong juga merupakan salah satu punca yang menyebabkan perubahan iklim. So, asap kenderaan dalam kuantiti yang banyak boleh menyebabkan udara tercemar. Selain daripada kenderaan berat dan kereta, pencemaran yang berpunca daripada motosikal terutamanya yang menggunakan enjin dua lejan juga membebaskan asap yang banyak. Kuantiti pelepasan asap sebuah motosikal mungkin tidak banyak berbanding dengan kenderaan berat, tetapi bilangan pengangkutan itu di jalan raya adalah begitu besar jumlahnya dan sudah tentu akan memberi impak kepada kualiti udara. Seperti gambar-gambar di bawah tu, you boleh nampak banyak
kenderaan yang bermotor seperti kereta dan juga motosikal. Okey, seterusnya mari kami lihat apakah kesan perubahan iklim. Kesan perubahan iklim terbahagi kepada 4, iaitu kesan rumah hijau, hujan asid, pulau haba dan jerbu. Okey, mula-mulanya mari kami lihat konsep rumah hijau. Merujuk gambar inilah. Okey, sekarang kami lihat apakah natural greenhouse effect. Dalam atmosfera bumi, gas rumah hijau berfungsi sama dengan panel kaca dalam rumah kaca. Cahaya matahari menembusi atmosfera bumi melalui lapisan gas rumah hijau. Pada mencapai permukaan, biosfera air dan tanah bumi menyerap panas sinar matahari dan tenaga. Apabila tenaga dan haba diserap, ia kembali ke atmosfera. Seterusnya adalah human enhanced greenhouse effect. Kebanyakan haba dan tenaga yang terperangkap di atmosfera bumi oleh gas-gas rumah hijau. Ianya telah memanaskan bumi, namun lebihan haba dan tenaga akan terlepas bebas ke luar angkasa. Seterusnya, mari kami lihat perbandingan greenhouse effect merujuk kepada gambar di sebelah kiri. Okey, aktiviti manusia terutamanya pembakaran bahan api fosil dan pembukaan hutan serta pencemaran udara telah meningkatkan kesan rumah hijau semula jadi ini. Gas-gas yang dilepaskan terutamanya karbon dioksida iaitu CO2 telah terperangkap di atmosfera bumi lalu menjadi penghalang kepada pelepasan lebihan kepanasan untuk keluar. Ini diperlukan lagi dengan penipisan lapisan ozon yang sebelum ini dapat menghalang radiasi haba dari sinaran matahari. Inilah punca kenaikan suhu yang mengakibatkan masalah pemanasan global. Okay. Sekarang mari kami lihat kesan rumah hijau kepada alam sekitar. Kesan rumah hijau global berlaku apabila sinaran inframerah matahari yang memasuki ruang atmosfera bumi tidak terpantul secukupnya secara normal disebabkan kesan rumah hijau. Ini akan menyebabkan pemanasan global secara berperingkat dan kawasan yang mengalami pencemaran teruk akan mengalami kesan itu dengan lebih teruk lagi. Implikasi daripada pemanasan global akan menyebabkan lapisan ais di kedua-dua kutub bumi akan mengalami pencairan dan menyebabkan peningkatan aras laut. Seterusnya adalah kesan kedua iaitu hujan asid. Okay. Merujuk gambar ini, kami boleh lihat pembentukan hujan asid. Hujan asid ialah hujan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 yang mengandungi gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang terlepas di udara bercampur dengan air hujan untuk membentuk asid sulfurik dan asid nitrik. Biasanya keasidan cecair dinyatakan dalam sebutan pH yang mempunyai skala 0 hingga 14. pH kurang daripada 7 adalah berasid. pH 7 adalah neutral dan pH yang melebihi 7 adalah alkali. Hujan asid yang turun ke bumi akan terkumpul terjadinya pemantapan berasid. Ini berlaku apabila asid terkumpul dan menjadi semakin pekat. Kepekatan asid boleh menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan di dalam air mati. Batu menjadi lemah dan rapuh. Warna bangunan dan makin pudar. Mudah rosak dan cepat berkarat. Selain itu, hujan asid juga merosakkan kesihatan manusia, terutama mereka yang masih muda, golongan tua, dan mereka yang berpenyakit seperti penyakit asma. Okay. Kesan hujan asid juga mendatangkan kepada bangunan dan peralatan bangunan. Di bandar, hujan asid yang turun akan memberi kesan kepada bangunan dan peralatan bangunan. Hujan asid yang turun ke bumi akan terkumpul menjadi pemantapan berasid. Ini akan mempercepatkan kadar hakisan dan pengaratan barangan besi. Selain itu, ia akan meruntuhkan cat kereta dan membocorkan bumbung zinc. Manakala batuan dan binaan bangunan menjadi lemah dan rapuh serta mempercepatkan hakisan bangunan. Kesan hujan asid pada tumbuh-tumbuhan adalah hujan asid akan menyebabkan perubahan komposisi bahan organik dalam tanah kerana kandungan nutrien yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan akan terhakis. Seterusnya, ia mengancam mikroorganisma dalam tanah dan turut menjejaskan proses perebutan
dan penguraian bangkai haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Selain itu, hujan asid musnahkan tisu daun dan merupakan akar tumbuh-tumbuhan serta menyebabkan kerosakan hutan di tanaman. Hujan asid juga akan mengancam hidupan akuatik. Bila keasidan air meningkat, bahan-bahan logam akan larut dalam air. Contohnya aluminium, zinc, dan rosa. Pertambahan logam-logam beracun-beracun ini mengurangkan aktiviti mikrobiologi seperti zooplankton dan fitoplankton. Akibatnya, bekalan makanan untuk ikan terjejas. Hujan asid juga akan merosakkan telur-telur ikan, mencerdaskan perkembangan embrionya. Akhir sekali, hujan asid juga akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Hujan ini menyebabkan kemusnahan hutan kerana terkena hujan asid. Kesannya, ia akan menjejaskan produktiviti pertanian khususnya pengeluaran hasil tanaman makanan. Hujan asid terkena pada daun pokok akan memusnahkan daun. Ini kerana bahagian daun yang terkena hujan asid ini tidak dapat melakukan proses fotosintesis dengan sempurna. Kesannya, pokok akan layu dan mati. Seterusnya adalah pulau haba. Pulau haba ialah keadaan di mana suhu di kawasan pusat bandar yang terhad keluasannya adalah lebih tinggi berbanding dengan suhu di kawasan luar bandar atau pinggir bandar disebabkan oleh aktiviti manusia. Kawasan dalam bandar yang mempunyai lebih banyak tepu bina, permukaan peta, simen dan air. Hal ini meningkatkan kadar larian air permukaan dan mengurangkan proses sejatan mengurangkan kelembapan. Ini juga salah satu gambar yang boleh lihat Pulau Haba. Okay. Sekarang mari kami lihat kesan Pulau Haba. Kesan Pulau Haba akan menyebabkan udara bandar menjadi kering dan panas, meningkatkan suhu bandar dan akan meningkatkan kos listrik meningkat kerana suhu bandar adalah panas dan perlu buka aircon. Seterusnya, kesan Pulau Haba juga akan mengganggu keselesaan penduduk di bandar dan juga menjejaskan kesihatan manusia kerana penduduk bandar akan mengalami masalah sakit kepala kerana cuaca yang panas. Penduduk bandar juga akan merasa kurang selesa dengan keadaan yang panas. Okay. Kesan perubahan iklim yang seterusnya adalah jerebu. Jerebu ialah satu fenomena tradisi atmosfera di mana debu, habuk dan jara halus yang terampai di atmosfera dan akan mencemar kejelasan langit. Punca berlakunya jerebu adalah pembakaran hutan secara besar-besaran, pembakaran terbuka tanpa kawalan, perkembangan perindustrian dan kenderaan yang menambah jumlah karbon. Okay. Jerebu juga akan mendatangkan kesannya adalah persekolahan ditutup dan ditangguh, menjejaskan perniagaan kecil, menyebabkan masalah kesihatan. Selain itu, jerebu juga akan mengehatkan cara penglihatan, menyebabkan kemalangan, memudaratkan kesihatan seperti sakit mata, asma, kesukaran bernafas, radang paru-paru, sakit dada. Ia juga akan menjejaskan aktiviti pengangkutan dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Okay, so topik yang terakhir ialah penyelesaian isu untuk mengatasi masalah perubahan iklim ini. So terdapat beberapa, masyarakat konvensional perlu membuka mata dan mengambil serius terhadap isu ini kerana ia telah melibatkan kelangsungan hidup generasi akan datang. So penyelesaian isu ini memang penting untuk kami, untuk kita mengetahui langkah-langkah dalam mengatasi isu perubahan iklim di setiap peringkat. So yang pertama ialah mendesak komuniti global mengamalkan cara hidup yang lestari atau mesra alam. So perubahan teknologi menerusi inovasi baru yang lebih mesra alam perlu dilaksanakan bagi menggantikan pendekatan teknologi sedia ada untuk mengurangkan pencemaran gas rumah hijau. Oleh itu, individu antara lain digalakkan berjalan atau berbasikal bagi jarak yang dekat serta mengurangkan perjalanan udara bagi urusan perniagaan, berkomunikasi melalui sidang video, mengurangkan penggunaan plastik dan menanam lebih banyak pokok.
So, langkah yang seterusnya untuk mengatasi isu ini adalah dengan menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar, iaitu mengatakan sebarang tindakan yang menyumbang kepada perubahan iklim. Setiap pihak dari setiap peringkat, sama ada pegawai penguatkuasa sehingga menteri yang diamanahkan oleh rakyat, hendaklah menjalankan tugas dengan tegas dan komited. Golongan pemimpin negara seharusnya aktif menyertai konvensyen dan forum antarabangsa supaya dapat menyerahkan serta menyokong usaha mengatasi isu perubahan iklim ini. Di peringkat domestik pula, penggubah undang-undang perlu menggubah akta-akta yang berkaitan secara berkala agar hukuman yang setimpal akan dikenakan kepada mereka yang bersalah. Okay, so sehingga hari ini kita masih boleh lihat aktiviti pembalakan haram yang menyebabkan perubahan iklim ini masih berlaku. So, tegasnya isu perubahan global dapat diatasi sekiranya undang-undang yang digubal dan juga dipatuhi oleh setiap ahli masyarakat tanpa pengecualian. So, langkah yang seterusnya ialah menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dengan mengurangkan kadar perubahan iklim ini. Untuk maklumkan, ada sebahagian orang masih lagi menggunakan pembakaran arang sebagai sumber penghasilan tenaga elektrik. Kaedah ini seharusnya diubah kerana kita mempunyai banyak sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga hidroelektrik dan tenaga solar. Sebagai rakyat pula, kita seharusnya beralih kepada penggunaan tenaga solar di rumah bagi menjimatkan penggunaan elektrik konvensional. Selain itu, langkah seperti menutup suis dan menanggalkan plat elektrik apabila tidak digunakan adalah langkah yang kecil untuk mengurangkan penggunaan elektrik sekaligus mengurangkan perubahan iklim ini. Okey, usaha yang seterusnya ialah menganjurkan kempen-kempen kesedaran untuk setiap lapisan masyarakat. Hal ini demikian kerana masih terdapat kurang kesedaran dalam masyarakat tentang perubahan iklim ini. So, kita masih boleh lihat segelintir orang awam yang membakar sampah secara terbuka dan membazirkan tenaga elektrik tanpa berasa salah. Melalui pesanan khidmat masyarakat dalam iklan di televisyen atau kandungan digital di media elektronik, isu perubahan iklim ini boleh ditularkan. Mutakhir ini, penggunaan media sosial yang sangat kerap oleh masyarakat di dunia secara amnya memudahkan mereka terpengaruh dalam sesuatu perkara. Justru, pihak berkuasa boleh menghasilkan kempen kesedaran yang malar dalam minda masyarakat sampai bila-bila. Dan usaha yang seterusnya ialah memastikan pembangunan lestari dilaksanakan di setiap peringkat. So, pembangunan lestari ini bermaksud membina pusat komersial, perindustrian atau perumahan di samping mengekalkan kelestarian kawasan persekitaran. Langkah ini mustahak untuk diimplementasikan kerana antara punca perubahan iklim adalah penebangan kawasan hutan yang luas hanya untuk menampung perkembangan dan keperluan manusia sejagat. Pokok merupakan ejen menyerap gas karbon semula jadi yang selama ini mengekalkan kestabilan ekosistem di muka bumi. Jika jumlah pokok semakin berkurang dari hari ke hari, jumlah gas karbon yang dilepaskan akan meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim. Oleh itu, pihak berkuasa perlu memperkenalkan mekanisme terhadap pembangunan di dalam negara agar isu perubahan iklim ini dapat diatasi dengan baiknya. So, kesimpulannya, perubahan iklim kini merupakan salah satu cabaran yang terbesar bagi
kemanusiaan, menjejaskan hampir semua aspek dalam masyarakat dan alam sekitar kita. Kesan perubahan iklim ini menimpa secara tidak seimbang ke atas negara membangun, komuniti miskin dan terpinggir, walaupun pada hakikatnya mereka lah yang paling kurang menyumbang kepada penyebabnya. So, jadi komuniti di Malaysia perlu mula mengambil inisiatif untuk memelihara biodiversiti dan menggunakan sumber asli secara lestari serta meningkatkan daya tahan kepada perubahan iklim. So, ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.